Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ramai yang bertanya pada saya, macam mana caranya nak mencari what we call dataset. Apa dataset yang sesuai dan sebagainya. Okay. First of all, awak boleh pergi ke UCI dataset dan awak boleh tekan link yang berikutnya lah. Okay, mana link ini akan membawa awak kepada satu laman web. Okay, di sini ada banyak sangat dataset. Okay, apa dataset yang boleh awak dapatkan di sini? Alright, perlulah dataset yang awak cari perlu sesuai dan juga perlu menepati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Okey, apa yang kriteria yang ditetapkan? First, okey, kita tengok balik. Search and select dataset depending on your interest. It should contain enough instances, at least 500 attribute with at least 15 attributes up to 30 attributes and have some missing value. Apa yang dimaksudkan dengan perenggan yang pertama ni? Okey, maksudnya dataset awak tu awak kena ada 500 data dalam dataset awak tu kena ada 500 data dan ke atas lah. Okey, yang mana dalam 500 data tu awak kena ada 15 attributes ataupun variables. Alright, so akan ada 15 contohnya macam 15 kelas, 15 group, 15 contohnya kalau kata awak register ataupun awak download dataset Iris, so kita kena tahu dia punya color. Itu adalah attribute yang pertama, color. Attribute yang kedua mungkin leaf, daun dia. Attribute yang ketiga mungkin stems. Alright, attribute yang keempat mungkin dia punya is it a thorn or just biasa. Alright. Attribute yang kelima mungkin dia adalah akar tunjang ataupun bukan akar tunjang. Itu yang kita panggil attribute. Maknanya dia ada serta-serta attribute tu. Alright. Yang mana kita nak download tentang pokok bunga. Jadi dia ada 1 sampai 500 pokok bunga sebagai dataset. Alright. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan perenggan yang pertama. Okay. And then apa lagi yang dicakap dalam dataset yang awak download tu perlu ada some missing value. Wajib ada some missing value. Maksudnya kena bila awak tengok balik ada noise kat situ. Maknanya ada missing value. Right? So awak kena ada dataset tu kalau tak ada some missing value sebab kita tengok ada banyak sangat dataset yang mungkin dah dicuci ataupun yang dah di clean up, cleaning dia dah clean so dia tak valid lah untuk kita punya projek. Untuk projek awak kena cari yang masih lagi ada missing value. Alright, and also should contain a good mix of numeric and nominal attribute. Maksudnya ada number dan juga ada abjad, ada contain mix. Alright, okay, kita tengok contohnya dataset yang pertama Abalone. Alright, okay, data type dia multivariate. Okay, so default task dia is for classification task. Alright, attribute types dia categorical, integer, real. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada categorical, maksudnya dia ada integer punya data type lah, attribute tu. Alright. And then bila awak tengok balik dia tak bagi tahu ada missing value ke tak. So awak kena tag dia. Alright, okay. So tengok nampak tak? Kat sini bila dia tulis itu missing values equals to no. Maknanya tak ada missing value. Alright. This data set tak ada missing value. So bila tak ada missing value, valid ke tak valid? Dia jadi tak valid. Alright, okay. Jadi kita tengok contoh yang lain. Okay, saya cuba terang ambil contoh yang lain. Kita ambil breast cancer contohnya. Alright. Okay.
So kita tahu breast cancer, tapi nampak tak number of instances dia berapa? Number of instances dia hanyalah 286. Okay, valid ke tak valid? Tak valid lah. Sebab kita nak sekurang-kurangnya 500 data. So tak valid lah. Itu satu kita dah tahu tak valid dah. Kan? Dan number of attribute dia pun 9 saja. Sedangkan kita nak 15 ke 30. Tapi dia ada missing value. Okay, awak boleh nampak kat situ. Dia ada missing value. Alright, okay, tak apa. Kita cuba. Kita cuba try satu lagi. Okay, I try my best. Apa lagi dia kata? Contohnya. Okay, E. coli. Alright, okay. E. coli juga masih tidak menepati ciri-ciri yang ditetapkan. So, tak boleh lah. Okay, bila awak tengok kat sini. Nampak tak? Okay, tak menepati ciri-ciri lah. Mana lagi? Saya pun secara rawak je ni. Okay, heart disease. Alamak, mana dia? Heart disease. Cuba tengok heart disease. Alright, heart disease pun tidak menepati ciri-ciri walaupun number of attribute dia 75. Tapi number of instances dia hanya 303. Dia tak cukup lagi 200. Lagi 197. Tak cukup. Alright, so tak boleh lah. Okay. Tidak apa, kita ada banyak data. Jangan risau, kita ada banyak data. Let's say lung cancer. Okay. Lung cancer pun tak boleh sebab number of instances hanyalah 32 sahaja. Alright. Okay, senang bila kita tengok kat sini lah. Alright, okay, kat sini. Contohnya, kita ada, wait for a while. Molecular biology. Splice junction gene sequence. Saya nampak tak kat sini dia punya attribute dia, instances dia banyak 3000 lebih. Attribute dia pun lebih banyak juga. Okey, ni antara contohnya yang banyak lah. Okey. Tapi kalau kata awak nak ambil, boleh juga. Cuma data awak akan jadi terlampau besar jugalah. Tak nak masalah benda tu sebenarnya. Kita ambil yang agak-agak lebih kurang menepati ciri-ciri yang yang saya dah tetapkan. Contohnya, okay. Let's see. Alright, okay. CMU face image. Alright, okay. Dia adalah, okay. Tapi awak kena tengok juga, dia punya data type dia dalam bentuk integer sahaja. Okay. Kan? Data type dia dalam bentuk integer sahaja. So dia tak sesuai, dia tak menepati ciri lah. Betul tak? Alright, okay. So kita pergi tempat yang lain yang menepati ciri. Okay. Alright, okay. Australian Credit Approval. Contohnya lah. Okay. Dia 690 number of instances dia. Number of attribute dia, kita ada 14 attributes. So tak cukup satu je lagi. Sayang tak cukup satu je lagi. Tapi dia ada missing value. Alright, ada missing value. So kita kena carilah. Awak kena cari. Tak apa, cari lagi banyak lagi data jenis risau. Okay. We have a lot of data sebenarnya. Mana kita tengok. Okay, auto units ni dia tak statekan dia tak statekan. Kita cuba kita tengok auto units ni. Non available. So yang ni awak kena download dan awak kena check lah satu sebab dia tak nyatakan. Alright, dia tak nyatakan number of instances dia. Alright. Kita tengok lagi.
Alright, contoh. Buzz in social media. Contohnya lah. Alright. Tapi ini dia tak nyatakan missing value. Kita tak tahu dia missing value ni ada ke tak ada. So, bila tak ada, bila dia tak nyatakan, kerja awak kalau awak nak tengok satu-satu agak sukar sikit lah. But if you really want to take this data set, then I think it's okay lah. Maknanya, tapi awak kena tengok dia ada missing value ke tak. Sebab apa? Sebab nanti bila awak buat, bila awak present, kita akan tengok awak akan buat missing value, dia dah buat missing value ke tak. Okay. So kalau itu yang pentingnya missing value tu, supaya awak tahu macam mana cara awak nak menghilangkan ataupun awak clean di data. Alright. Okay, tak apa, it's okay. Jangan rush, don't rush, cari satu-satu. Okay. Mari kita tengok lagi yang lain-lain. Alright, okay. Default of credit card clients. Okay. Tapi yang ni dia tak nyatakan missing value. Nampak tak? Dia tak nyatakan missing value. So you have to make research, download dataset ni. Okay, contohnya dataset description. Download dia. And then tengoklah sama ada dia ada missing value ataupun tak ada missing value. Alright, so just download. Okay, klik data folder, parent directory, ambil default of credit card client.xls. So dia akan download lah. Dia akan download. Ni contoh sahaja ya, ni contoh sahaja. Yang mana yang ada missing value, yang awak jumpa missing value, alhamdulillah lah, dah boleh guna lah. Yang mana yang tak ada missing value, ini yang problemnya ni. Alright. Okay. Contohnya. Alright, okay. Ini adalah antara contohnya lah. Data yang awak dapat. So, kena tengok satu-satu lah. Ada missing value ke tak ada missing value? Ada tak value yang termiss? Sebab dia tak bagi tahu kan. Okay, so kerja awak jugalah maknanya nak kena tengok satu-satu data ni. Alright. Saya rasa dia dah buat dah ni. Saya rasa sebenarnya dia dah buat, dia dah clean this data. Alright. Sebab kita tak jumpa missing value, tapi kalau awak perasan lah, kita tak jumpa missing value, kan? Tapi kalau awak perasan, kita jumpa 0,000,000,000,000,000. Maknanya 0,0,0,0,0 dalam satu row. Okay, kita jumpa. Okay, maknanya dia dah buat dah. Dia dah clean dah data ni sebenarnya. Alright. So, terpulang pada awak, kalau awak nak buat, nak ambil yang ni, boleh ambil. Nak ambil pun tak ada masalah. That's why dia tak bagi tahu, non available. Okay, tadi lagi, banyak lagi data set. Dan make sure dia tak redundant lah. Alright. Okay, so apa lagi dia kata? Describe about your problem, project problem, and that data and the source of the set. So awak kena describe lah. Kalau awak nak ambil heart disease tu kenapa? Kenapa awak nak ambil heart? Kenapa awak nak ambil, for example tadi, credit card fraud something. Alright, kenapa awak nak ambil? Itu awak tak boleh macam awak rasa-rasa awak nak ambil dan awak ambil, tak boleh. Awak nak kena buat apa? Awak nak kena buat satu research jugalah. Maknanya awak kena tengok academic articles. Cari academic articles yang berkaitan dengan dataset tadi ni. Alright, okay. So bila awak dah ada tu academic articles, and then awak tahu apa problem dia. Sebenarnya dekat dalam dataset awak tu awak nak mengkaji apa?
apa problem dia? Mungkin problem dia dia nak dapatkan kelas kelas orang yang selalu apply credit card ataupun generation yang selalu apply credit card for example. Alright. So dia akan itu adalah project problem dia. Alright. And then kita tengok describe sikit about data ni tentang apa. And the source of dataset. Source tu maknanya daripada mana awak dapat dataset tu lah. Okay, kita ada dua, UCI dan juga Kaggle. Awak boleh tengok ke dalam kedua-dua laman web yang tersebut. Alright, so that's all for A1 searching data. This is the crucial part lah sebenarnya sebab nak dapatkan dataset yang betul-betul yang betul-betul menepati ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Kena ada 500 instances at least sekurang-kurangnya, and then apa lagi dia kata kena ada at least 15 up to 30 attributes and have some missing value. Itu tiga benda ni yang sangat crucial untuk awak cari. Alright, okay, thank you so much guys, good luck, and I hope that you will find a good data set for your project. Okay, bye.